Untuk dapatkan perumusan model matematik PL, ada 3 langkah. Langkah pertama, mengenal pasti pemboleh ubah keputusan. Langkah kedua, mengenal pasti fungsi objektif. Langkah ketiga, mengenal pasti kekangan. Pemboleh ubah keputusan ditentukan berdasarkan soalan yang diberi. Andaikan X1 sebagai number of cars produced daily, X2 sebagai number of trucks produced daily, dan X3 sebagai type 1 machines rented daily. Seterusnya, menentukan fungsi objektif. Objektif dinyatakan melalui formulate NLP to maximize the profit pada arahan soalan. Juga pada ayat each day, Carco can rent up to 98 type 1 machines at a cost of $50 per machine. Then each car contributes $300 to profit dan each truck $400. Maka fungsi objektif yang diperoleh ialah maksimum Z sama dengan 300x1 tambah 400x2 tolak 50x3. Akhir sekali, menentukan kekangan. Terdapat 7 kekangan berdasarkan soalan yang diberi. Kekangan 1, Carco can rent up to 98 type 1 machines. Can rent up to merujuk kepada lagi kecil sama dengan X3. Pada jadual 1, type 1 machines mempunyai 0.8x1 dan 1x2. Maka kekangan 1 boleh ditulis sebagai 0.8x1 tambah x2 lagi kecil sama dengan X3. Seterusnya, kekangan 2. Carco can rent up to 98 type 1 machines. Maka kekangan 2 ialah X3 lagi kecil sama dengan 98. Kekangan ketiga, 0.6x1 tambah 0.7x2 lagi kecil sama dengan 73 diperoleh daripada ayat Company has 73 type 2 machines available. Seterusnya, kekangan keempat, 2x1 tambah 3x2 lagi kecil sama dengan 260 diperoleh daripada ayat Company has 260 tons of steel available. Untuk kekangan 1 sehingga kekangan keempat, tanda lagi kecil sama dengan dikenal pasti berdasarkan perkataan can rent up to dan available. Kekangan kelima, marketing considerations dictates that at least 88 cars be produced, menghasilkan kekangan X1 lagi besar sama dengan 88. Kekangan keenam, X2 lagi besar sama dengan 26 diperoleh daripada ayat marketing considerations dictate that at least 26 trucks be produced. Untuk kekangan 5 dan ke-6, tanda lagi besar sama dengan dikenal pasti berdasarkan perkataan at least. Kekangan yang terakhir iaitu kekangan 7, X1, X2, X3 lagi besar sama dengan kosong, iaitu non-negativity constraints. Maka, LP model yang diperoleh adalah seperti berikut. Baik, seterusnya saya akan menerangkan penyelesaian menggunakan M method. Seperti yang kita lihat daripada permasalahan ini, terdapat 6 constraint, dan seperti yang kita lihat juga constraint 1 hingga constraint 4 adalah lebih kurang atau sama dengan, dan oleh itu kita akan menambahkan select variable kepada setiap constraint, yaitu S1 pada constraint 1, S2 pada constraint 2, S3 pada constraint 3, dan S4 pada constraint 4. Manakala bagi constraint 5 dan constraint 6, ia adalah lebih besar atau sama dengan, dan kita akan menolakkan surplus variable dan menambahkan artificial variable. Dan untuk constraint 5, kita akan menolak S5, menambahkan S1, dan untuk constraint 6, kita menolak S6 dan menambahkan E2. Dan bagi memulakan iteration ini, langkah-langkahnya adalah kita memulakannya dengan mengenal pasti lajur fungsi. Kita mengenal pasti lajur fungsi dengan memilih nilai negatif yang terbesar yang terdapat pada lajur-lajur tersebut, dan kita dapati
nilai negatif terbesar adalah pada lajur kedua, yaitu pada X2. Dan kemudian kita akan membagikan untuk mendapatkan nisbah. Setelah itu, kita akan mengenal pasti nilai positif terkecil pada nilai-nilai nisbah tersebut, dan kita dapati nilai kosong merupakan nilai positif terkecil, dan kita akan mengambil 1 sebagai pangsi kita. Dan kemudiannya kita akan membina tablo kedua. Kemudian kita akan melakukan kaidah simplex seperti biasa untuk mendapatkan nilai-nilai bagi jadwal tablo yang baru. Dan kemudian kita akan melakukan perkara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengenal pasti lajur pangsi, mengenal pasti nilai negatif terbesar, dan mengenal pasti nilai positif terkecil pada jadwal tablo ini. Dan kemudian kita dapati pada baris ke-6 dan lajur X3, 1 adalah merupakan pangsi kita yang baru. Dan seterusnya kita akan mengulangi proses yang sama untuk iteration ketiga. Dan kita dapati 1 pada baris ke-5 dan lajur X1 adalah pangsi kita yang baru. Saya akan sambung menggunakan kaedah M besar. Jadual berikut menunjukkan nilai baru selepas kaedah simplex digunakan. Daripada jadual berikut kita tahu bahawa pemboleh ubah bukan asas S6 akan memasuki asas, dan juga pemboleh ubah asas S2 akan meninggalkan asas dengan unsur pangsi adalah 1. Setelah kita mencari kaedah simplex untuk mencapai nilai yang optimum, akhirnya jadual di bawah telah menunjukkan jadual telah mencapai optimum di mana nilai X1 adalah 88, nilai X2 adalah 27.6 dan juga nilai X3 adalah 98. Dengan ini, kaedah M besar dapat digunakan untuk mencari nilai yang optimum. Terima kasih. Seterusnya, untuk soalan bahagian nombor 3, kita akan menggunakan kaedah Excel. Jadi kaedah Excel ini kita perlu buat satu table, iaitu table ini kita perlu ada perkali, iaitu kita macam mana nak buat table ni, kita akan refer kepada jawapan pada soalan 1, iaitu LP model yang telah kita bina. Jadi untuk soalan kumpulan kami, perkali sebelah kiri, perkali ini kita dapat pemboleh ubah ada 3, iaitu X1, X2 dan X3. Jadi kita key in kat sini X1, X2, X3. Dan perkali fungsi objek adalah equation yang max z sama dengan 300x1 tambah 400x2 tolak 50x3. Jadi kita key in kat sini 300x1, 400x2 dan negatif 500. Nilai sebelah kanan ni adalah nilai huruf z, sebab kat sini adalah max z. Okey. Seterusnya kita perlu key in juga kekangan-kekangan yang kita ada, iaitu kita sekarang ada 6 kekangan. Macam mana nak tahu? Kita tengok kita tengok jawapan daripada LP model, iaitu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kekangan. Iaitu setiap masing-masing, kalau kita lihat kekangan 1 contohnya 0.81x1, kita masukkan 0.81x1. Kemudian X2 nilai dia 1, 1x1, negatif X3 iaitu negatif 1x3 kurang atau sama dengan 0. So nilai sebelah kanan dia adalah 0. So sama juga dengan kekangan-kekangan lain, kita just salin saja dan masukkan nilai dalam table sampailah habis. Kemudian kita perlu ada dalam Excel kita perlu ada nilai optimum fungsi objektif, nilai optimum pemboleh ubah, iaitu 3 pemboleh ubah yang seperti dalam soalan kami. Dan kita perlu juga ambil nilai yang digunakan, ketaksamaan dan nilai had sebelah kanan ataupun had. Nilai sebelah kanan ataupun had ni kita boleh copy semula apa yang seperti jadual di atas. Kemudian ketaksamaan kita perlu refer kepada persamaan punya kekangan, antara sama ada dia lesser
ataupun greater atau lesser equal to atau greater equal to seperti yang kita orang buat ni. Dan juga nilai yang digunakan ni dah hasil darab daripada tambah ni darab ni, lepas tu ini darab dengan ini, ni darab dengan ini, dapatlah kekangan 1 dan seterusnya, dan benda ni berlarutan sehinggalah sampai ke kekangan 6. Jadi macam pada asalnya nilai optimum fungsi objektif, nilai optimum pemboleh ubah dan juga nilai yang digunakan semua ni tiada nilai. Cuma ni macam mana kita nak cari, kita akan menggunakan kaedah soft parameter. Okey, selepas kita key in data, kita kena klik data bahagian atas ni. Lepas tu tekan dekat solver parameter. Lepas keluar table ni, kita kena isikan set objektif. Kita klik dekat nilai optimum fungsi objektif. Seterusnya, by changing variable cells ni, kita ambil yang biru ni semua, kita drag. Ada 3 kolom. Okey. Dan seterusnya, subject to the constraint, kita ambil bahagian kekangan. Nilai yang digunakan ni sebelah kiri dan ni sebelah kanan. Okey, selepas kita klik add, dia akan keluar table kecil ni. Lepas tu, cell reference, kita ambil bahagian kiri. Dan bahagian kanan, constraint ni, kita ambil bahagian kanan. Dan yang utama dekat sini, pastikan simbol dekat sini sama dengan dalam table ni. Seterusnya, kita tekan solve. Lepas tu akan keluar table seterusnya ni. Kita klik answer. Lepas tu dua ni return to solver ke outline report ni tak payah klik apa-apa. Lepas tu kita tekan OK. Itu sahaja. Dan seterusnya akan keluar answer report dekat slide baru. Macam tu. Sekian. Terima kasih.